Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nawwir bi kitabika absarana washrah bihi sudurana wasta'mil bihi abdanana wa atliq bihi alsinatana wa qawwi bihi jananana wa asri' bi fahmana wa qawwi bihi azmana bihaulika wa quwwatik fa innahu la haula wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya marilah kita sama-sama mengucap syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Taala beri hidayah, beri taufik kepada kita dapat bersama-sama bertemu pada malam ini di alam maya dengan kesihatan, keafiatan, dan juga Allah lapangkan masa kepada kita. Sekali lagi kita dipertemukan oleh Allah untuk kita bincang berkenaan dengan Al-Quranul Karim, yang kita fokus kepada satu ilmu yang ada hubung kait dengan Al-Quranul Karim, iaitu ilmu qiraat. Terima kasih kepada Datin Raja dan juga terima kasih kepada semua tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah kerana beri peluang kepada Ustaz pada malam ini untuk bersama-sama dengan tuan-tuan puan-puan, Datuk Datin, muslimin muslimat semua. Insya-Allah kita hari ini adalah akan bincang daripada satu qiraat ataupun satu riwayat yang sedia maklum, iaitu riwayat Qalun. Riwayat Qalun. Kalau hari Selasa kita buat qiraat Hamzah. Jadi nanti minta lagi Ustaz adakan kelas untuk riwayat Qalun. Jadi itu baru 2. Semua qiraat ada 10. Kalau minta semua 10 tu cukup hari. Tak cukup hari lah Ustaz. Tapi insya-Allah maknanya program kita untuk hari Isnin malam adalah kita akan bincang pasal usul qiraat ke 10 qiraat. Tetapi kita akan mula dengan qiraat Nafi' riwayat Qalun. Qiraat Nafi' riwayat Qalun. Dan jika Ustaz bentangkan secara agak laju, mungkin makan masa untuk habiskan usul riwayat Qalun 4 atau 5 jam. Tapi Ustaz tidak bercadang untuk bawa laju supaya tuan-tuan puan-puan dapat ikuti dengan baik, dan kita tak ada secara berjadual. Ustaz lebih selesa, secara tenang, asalkan tuan-tuan puan-puan juga dapat ikuti, dapat faham dengan baiklah insya-Allah pembentangan berkenaan dengan usul riwayat Qalun. Tapi sebenarnya kalau nak secara laju 4 jam, 5 jam dah habis Qalun. Kalau waras tu dia agak lama sikit, ya. Tapi mungkin untuk Qalun ini kita akan makan masa lebih kurang 2-3 kali pertemuan. Habislah usul riwayat Qalun. Berbeza dengan qiraat Hamzah yang kita bincang hari Selasa petang, itu adalah lebih kepada direct kepada praktikal. Daripada praktikal bacaan itu baru dikupaskan hukum. Tapi untuk malam ni kita lebih kepada usul. Mungkin ada praktikal sikit-sikit saja, ya. Okey. Baik. Ini buku yang Ustaz susun. Sebenarnya dah lama usul riwayat Qalun ni Ustaz susun. Buku ini dan dah sebahagian besarnya dah ada buku ini. Tahun 2008 lagi Ustaz dah siapkan buku ini. Ustaz namakan Nafahatul Jinan fi Usul Riwayat Qalun Al-Madani. Buku ini buku bahasa Melayu. Nama tajuknya Arab, Nafahatul Jinan, Wangian Syurga dalam menerangkan usul riwayat Qalun Al-Madani. Jadi buku ini kalau siapa yang nak, mungkin bolehlah WhatsApp Ustaz ataupun wakil daripada siapa yang boleh maklum kepada Ustaz untuk diuruskan postage-nya, insya-Allah. Harganya adalah RM9 saja daripada dulu sampai sekarang. Tidak ada kenaikan apa-apa.
sebab muka suratnya tak bertambah. Muka surat itu jugalah. Dan buku ni nipis, dia hanya bincang pasal usul saja yang akan Ustaz kongsi pada tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini sebahagiannya, dan kita akan sambung pula pada minggu yang seterusnya. Okey. Baik, mungkin dah ada yang mengenali Ustaz dan Ustaz pun dah ada kenal sikit banyak, rasa masih ingat lagi ikuti hari Selasa seperti Kak Lina memang dah kenal, Kak Ros, apa ni, Kak Saidah pernah nampak namanya. Lepas tu Ustaz Naim Syahrom daripada Lubnan, saya ingat. Okey, Ustaz sebagai sebagai pengenalan secara ringkas lah, mungkin ada yang baru masuk, perkenalkan diri Ustaz sendiri. Muhammad Amiri bin Abdul Ghani yang Ustaz bertugas di Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra, ataupun nama singkatannya KIAS, Nilampuri, Kota Baru, Kelantan, Darul Naim. Jadi tempat Ustaz bertugas adalah di KIAS, iaitu kolej yang mengendalikan program-program diploma dan juga ijazah. Ada diploma qiraat dan taranum juga di KIAS ini, dan ada diploma tahfiz dan lain-lain diploma lagi lah. Ustaz mula bertugas tahun 2001 lagi di Nilampuri ini. Dan ilmu Al-Quran yang Ustaz perolehi sebelum daripada Ustaz pergi ke Mesir, Ustaz sempat masuk ke yang panggil Institut Pengajian Tahfizul Quran wal Qiraat di Taman Tun Dr. Ismail di bawah JAKIM. Dulu dipanggil Institut Pengajian Tahfizul Quran wal Qiraat. Sekarang ini dinamakan sebagai Darul Quran. Darul Quran. Sempatlah belajar di situ sekejap je. Ustaz belajar setahun, kemudian Ustaz tak tamatkan pengajian di situ kerana Ustaz sambung pengajian di Universiti Al-Azhar Mesir dalam bidang usuluddin. Cuma minat kepada Al-Quran masih ada lagi waktu itu, dan sekarang alhamdulillah, maka Ustaz dipertemukan dengan beberapa syekh di sana, bertalaki Al-Quran di sana, mula dengan riwayat Hafs. Tuan-tuan dan puan-puan juga, bila kita belajar Al-Quran memang kita akan mula riwayat Hafs, sebab itu dah bacaan yang kita baca seharian. Pada masa talaki riwayat Hafs dengan syekh, antaranya ialah almarhum Syekh Mustafa, iaitu guru pertama Ustaz di Mesir, almarhum Syekh Mustafa bin Ahmad Al-Halawani. Ustaz talaki Hafs, ramai daripada warga asing ataupun ramai daripada orang yang bukan daripada Malaysia, daripada Nigeria, daripada Algeria yang juga bertalaki dengan Syekh. Maka bila dengar tu bacaan mereka itu agak berbeza dengan bacaan yang kita selalu baca lah. Tertanya dalam apa ni, menjadi pertanyaan jugalah, walaupun pernah belajar di Institut Tahfiz tapi belum ada pendedahan sangat tentang qiraat, bagaimana cara bacanya belum ada pendedahan. Maka menarik minat Ustaz untuk bertalaki. Selepas khatam riwayat Hafs, Ustaz bertalaki riwayat Warash. Kemudian habis riwayat Warash, bertalaki pula riwayat Qalun, kemudian bertalaki pula qiraat Ibnu Katsir, kemudian bertalaki juga sekejap qiraat Hamzah, kerana waktu itu Ustaz juga mencari guru yang lain, bertalaki qiraat 10 dipanggil qiraat Al-Asharah Sughra daripada almarhum Syekh Ridha Salim Ali, dan juga sempat mengikuti halaqah Al-Quran dengan almarhum Syekh Abdul Hakim Abdul Latif, dan sempat juga bertemu dengan almarhum Syekh Abdullah Al-Jauhari. Jadi kebanyakannya syekh-syekh yang Ustaz talaki dulu adalah sudah mereka dah pun meninggal dunia. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala tempatkan mereka bersama dengan orang-orang yang beriman, insya-Allah. Amin. Okey, itu sedikit sebanyak biodata diri Ustaz berkenaan dengan perjalanan pengajian Al-Quran Ustaz di Mesir. Dan alhamdulillah balik daripada Mesir itu dapatlah bertugas di KIAS dan mengajar subjek Al-Quran juga subjek qiraat. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Jarang mukadimah dengan perkenalkan diri. Biasanya pengerusi, tapi kita tak ada pengerusi, Ustaz sendiri yang ceritalah. Okey, dalam kita nak bincang ilmu qiraat, ini pernah Ustaz juga bentang pada grup yang lain, ada yang mungkin dah pernah ikut. Jadi ini sebagai pengulangan, ulang kaji balik.
supaya tuan-tuan dan puan-puan faham betul-betul dalam proses pengajian ilmu qiraat. Ya, kita bukan terus pergi baca aja tanpa kita tahu latar belakang. Jadi kita bincang sikit sebanyak latar belakang dulu sebelum kita start ambil isinya. Ya, ambil isinya, kita kenali dulu latar belakang. Dalam ilmu qiraat ini ada beberapa istilah lah, beberapa istilah yang basic lah, yang basic yang perlu kita tahu. Satunya qiraat. Ini dah biasa dengar qiraat. Tapi kalau tanya apa benda qiraat tu, susah juga nak jawab. Yang kedua riwayat. Okey, riwayat. Ini mungkin jangan-jangan dengar riwayat. Kalau orang dah biasa dengan ilmu Al-Quran, ilmu qiraat ni, dia dah biasa juga dengar riwayat. Yang ketiga tariq. Makin jauh dah tu, makin jarang orang boleh dengar ataupun makin jarang orang yang tahu. Kemudian yang keempat usul. Usul. Ini lagi lah ramai yang tak berapa tahu kalau yang tak pernah mendalami ilmu qiraat. Dan yang kelima farsh al-huruf. Farsh al-huruf. Ini istilah basic atau umum bagi kita semua, dapat kita cuba bincang sedikit sebanyak tentang istilah-istilah ini supaya jelas dan faham. Oh, ini rupanya qiraat. Oh, kalau sebut riwayat salah jadi supaya jelas lepas ni. Okey. Baik. Ustaz buat andaian. Andaian macam ni je. Kalau kita nak baca Quran, ibaratnya kita nak mulakan perjalanan. Kita nak baca Quran, ibaratnya kita nak mulakan satu-satu perjalanan. Maka Ustaz ambil lah lokasi ataupun mapnya daripada Kota Baru. Ustaz nak buat contoh tempat lain, Ustaz tak berapa mahir. Ustaz ambil tempat Ustaz, Kota Baru. Tuan-tuan dan puan-puan mungkin dah pernah sampai Kota Baru, nak pergi ke Machang. Daripada Kota Baru nak pergi ke Machang. Okey. Mungkin ada yang dah pernah sampai. Kalau tak pernah sampai, cuba fahami apa yang Ustaz jelaskan di sini. Kita nak mula baca Al-Quran, ibaratnya kita nak mula perjalanan. Tuan-tuan dan puan-puan boleh buat contoh mana-mana lokasi yang tuan-tuan nak pergi. Jadi Ustaz buat contoh Kota Baru ke Machang. Daripada Kota Baru ke Machang tu, kalau kita tengok map yang warna biru ni, daripada merah ni bermula daripada bandar Kota Baru, pergi pusing-pusing belok situ sampailah Machang. Okey. Baik. Bila kita nak mulakan perjalanan, sudah pasti tuan-tuan dan puan-puan akan memilih mana-mana jenis kenderaan. Ya. Akan memilih mana-mana jenis kenderaan sebab jauh perjalanannya, lebih kurang hampir 40 km. Nak jalan kaki rasanya tak masuk akal. Kita akan pilih mana-mana kenderaan. Maka mungkin kita akan ambil bas, kereta, teksi, motor dan sebagainya. Maka Ustaz ibaratkan kita pun pilih kenderaan adalah ibaratkan kita akan memilih jenis qiraat. Tuan-tuan nak mula baca Quran, mesti akan ada satu qiraat. Kita nak mulakan perjalanan, mesti akan ada satu jenis kenderaan yang kita pilih. Mungkin kereta lembu, kereta lembu tak adalah sini. Daripada Kota Baru ke Machang. Ambulan tak, ambulan tu mungkin orang yang sakit dan sebagainya. Pokoknya ialah kita akan pilih salah satu kenderaan. Jadi kalau kita mula baca Quran, kita akan pilih satu jenis qiraat. Jadi bila kita sebut kenderaan, banyak kenderaan. Bila sebut qiraat, dia banyak qiraat. Mesti ada satu qiraat yang akan kita pilih. Okey, maka kita pun pilihlah kereta. Kita pilih kereta. Maka kereta itu Ustaz ibaratkan sebagai riwayat. Okey, kita pilih kereta. Kereta tu Ustaz ibaratkan sebagai riwayat. Daripada induk pergi ke turun ke bawah. Jadi daripada kenderaan, ambil kereta. Riwayat. Kalau kita katakan kereta, banyak pula nama keretanya. Kalau kita katakan riwayat, banyak pula namanya riwayat tersebut. Okey. Baik. Daripada Kota Baru tadi ke Machang, maka ada beberapa laluan yang kita boleh pergi. Tuan-tuan dan puan-puan buat contohlah ke mana-mana, mesti akan ada laluan itu, beberapa laluan yang kita akan boleh ikut. Akan sampai ke destinasi. Ada laluan jauh, ada laluan dekat, ya. Panggil jalan tikus ke apa.
pun ada juga kan daripada Roblox. Okey. Sama jugalah ke Kota Baru, daripada Kota Baru ke Machang dia ada beberapa laluan. Kalau tengok di map itu dia tunjuk 3. Sebenarnya lebih daripada 3 lagi. Ada yang jauh, ada yang dekat. Jadi laluan ini tuan-tuan dan puan, ustaz buat kiasannya adalah sebagai thoriq. Laluan itu ustaz ibaratkan sebagai thoriq. Thoriq itu makna jalan lah. Kita baca Quran ada qiraat. Kita ambil qiraat pula ada pula riwayat. Ambil pula riwayat ada pula thoriq. Jadi begitu istilahnya supaya tuan-tuan dan puan boleh faham ya. Ada beberapa thoriq. Okey, maka thoriq yang pertama. Thoriq yang pertama. Mungkin seorang itu dia pilih thoriq Asy-Syatibiyah. Pernah dengar thoriq Asy-Syatibiyah kan? Thoriq Asy-Syatibiyah ini adalah satu thoriq yang mana dia mengumpulkan 7 qiraat. Dia kumpul 7 qiraat. Nama yang kumpulkan thoriq ini nama thoriq ini ialah Hirzul Amani wa Wajhut Tahani, itu nama penuhnya lah, tapi kita lebih senang sebut thoriq Asy-Syatibiyah ya. Yang disusun oleh Al-Qasim bin Firruh. Dia seorang ulama yang kumpulkan bacaan Al-Quran qiraat ini sebanyak 7 qiraat. Okey, 7 qiraat. Ibarat tadi apa? Qiraat Ustaz ibaratkan sebagai apa? Kenderaan tadi. 7 jenis kenderaan. Okey. Dalam thoriq yang disusun oleh Imam Syatibi, dia susun dalam bentuk bait syair. Pernah tengok matan Syatibi? Pernah tengok kan? Kalau orang dah lama belajar qiraat, dia akan tahu ni. Maknanya ialah matan Syatibi. Dia susun atau dia huraikan cara bacaan sesuatu qiraat, sesuatu riwayat itu dia susun dalam bentuk qasidah. Dia bukan hurai dalam bentuk teks, dalam bentuk qasidah. Contohnya dia sebut wa maliki yaumiddin rawihi nasirun wa inda siratin was-sirati likumbula. Setiap baris yang disebut itu semuanya ada makna-maknanya tersendiri menghuraikan cara bacaan qiraat. Kalau baris yang pertama secara ringkas Ustaz sebut, dia huraikan kalimah maliki yaumiddin. Ada qiraat yang baca maliki yaumiddin. Bagi imam simbol ra dan bagi imam simbol nun iaitu Asim dan Kisai. Okey. Dan bagi yang baca dengan huruf sin siratin siratal ladzi dengan ihdinas sirat bagi kumbul. Jadi itu kalau kita nak belajar yang ini memang kita kena tengok syarahnya lah baru boleh faham. Okey, maknanya kesimpulannya Imam Syatibi dia huraikan qiraat dalam bentuk qasidah. Okey. Imam Syatibi ni namanya ialah Al-Qasim bin Firruh bin Khalaf bin Ahmad Ar-Ru'aini Asy-Syatibi Al-Andalusi. Orang Sepanyol dia. Dia berasal daripada Sepanyol yang lahir 538 Hijrah di Syatibah. Di Andalus lah. Di Andalus ataupun di Sepanyol kita panggil sekarang ini. Dia bukan orang Arab lah. Dia bukan orang Arab, tapi Allah Ta'ala ni dia boleh bagi kepada siapa saja yang dia nak. Walaupun bukan Arab, tetapi Allah Ta'ala bagi ilmu kepadanya melebihi daripada orang Arab pun ada. Ya? Okey. Thoriq yang kedua. Thoriq yang kedua namanya Thoriq Ad-Durrah. Pernah dengar Thoriq Ad-Durrah? Thoriq Ad-Durrah ni pula ialah satu thoriq. Thoriq apa dia? Thoriq aliran ataupun jalan. Thoriq Ad-Durrah ini adalah thoriq yang disusun oleh Muhammad bin Ali bin Yusuf yang terkenal dengan nama Ibnu Al-Jazari. Pernah dengar nama Ibnu Jazari kan? Jadi Imam Ibnu Al-Jazari ini dia kumpul qiraat sebanyak 3 qiraat. Dalam bentuk qasidah juga sama Imam Syatibi dan dia buat dalam bentuk qasidah, dia huraikan cara bacaan qiraat 3 qiraat yang tak dikumpul oleh Imam Syatibi.
Imam Syatibi kumpul 7. Dia kumpul 3. Jadi 7 campur 3 jadi berapa qiraat? 10 qiraat. Nama Tariq ini ialah Tariq Ad-Durrah. Okey, Tariq Ad-Durrah. Iaitu qiraat yang ke-8, ke-9, ke-10. Okey. Ini laluan kedua. Baik. Imam Ibn Jazari ni Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ali. Senang nama dia. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Jarang orang kita letak nama begini. Orang Arab biasalah. Nama bapaknya Muhammad, letak nama anaknya Muhammad, dapat cucu pula Muhammad. Okey. Okey, Ustaz skip lah yang ni ya. Dulu nanti kita cerita lain kali pula. Baik. Tariq yang ketiga. Jalan yang ketiga pula atau aliran yang ketiga dipanggil Thayyibah An-Nash. Thayyibatun Nash. Thayyibatun Nash ini disusun juga oleh orang yang sama, Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Yusuf yang terkenal dengan nama Ibnu Al-Jazari. Apa beza dengan Ad-Durrah tadi? Tariq Thayyibah ini Imam Ibnu Al-Jazari dia susun 10 qiraat sekaligus. Okey, 10 qiraat. Imam Syatibi 7, dalam Ad-Durrah 3, dalam Thayyibah 10. Apa bezanya dengan yang Syatibi dengan Durrah? Ada bezanya di mana qiraat yang ataupun tariq-tariq yang tak dihuraikan dalam Syatibi, tak disebut dalam Ad-Durrah, dia sebut dalam Thayyibah An-Nash ataupun dia lebih terkenal dengan nama qiraat kubra. Ya, dia lebih terkenal dengan nama qiraat al-kubra. Okey. Baik. Okey. Ada orang nak ikut sekejap ya. Ada orang WhatsApp Ustaz dia nak ikut. Ustaz nak hantar link tu. Baik. Terusnya. Okey. Selesai ya. Dah boleh ingat tariq tadi. 1 Syatibi, 1 Ad-Durrah, 1 Thayyibah. Kita di Malaysia baca tariq yang mana? Kita di Malaysia baca tariq Asy-Syatibi. Ya, kita di Malaysia mengamalkan tariq Asy-Syatibiyah. Itu di Malaysia. Kita tak amal Thayyibah. Tapi kalau orang yang belajar dia tahu, bolehlah dia nak amalkan Thayyibah. Okey. Baik. Kemudian ilmu berkaitan nak pandu kereta. Kita nak bawa kereta mesti kena ada ilmu juga. Bukan setakat ada lesen je. Bukan road tax ada, kena ada ilmu. Jadi kita kena tahu macam mana nak bawa kereta, nak start enjin macam mana. Kalau sekarang kuncinya dah tak ada, tekan je. Kadang-kadang kalau orang tak tahu tu tak boleh nak bawa tu. Dia cari kunci mana tak jumpa. Okey. Nak pegang steeringnya macam mana, nak parkingnya macam mana, nak tekan minyak breknya, semuanya kena tahu. Itu ilmu cara nak bawa kereta. Maka kita kalau kita nak kalau kita nak baca Quran, kita kena ada ilmu juga, nak tahu qiraat, nak tahu riwayat, nak tahu tariq, maka ilmu ini dipanggil manhaj atau kita sebut metodologi ataupun kita sebut usul. Jadi berkaitan dengan cara nak baca qiraat, maka kita kena ada ilmu. Ilmu apa? Ilmu manhaj. Ilmu usul bagi cara bacaan qiraat tersebut. Kalau tak tahu ilmu ini, maka kita tak boleh nak buat. Tak boleh nak baca. Tak boleh nak baca qiraat, mana-mana qiraat. Tak boleh. Kalau tak ada ilmu ni. Okey? Baik. Tuan-tuan dan puan-puan semua, bila kita buka Quran, maka kita akan nampak tanda-tanda dalam Quran. Tanda baris, atas ada, bawah ada, depan baris dua, ada tanda waqaf, tanda waqaf macam-macam jenis waqaf, ada tanda bilangan ayat dan sebagainya. Itu dipanggil dhabtul mushaf. Kalau kita bawa kereta, kita jalan atas jalan raya, ada signboard kiri kanan. Itu signboard. Dalam mushaf,
tanda-tanda itu dipanggil dhabtul mushaf. Kalau ikut Quran yang asal, kalau tengok dalam slide ini, sebelah tu tengok ayat Quran, boleh baca tak? Tak ada titik, tak ada baris. Tak ada titik, tak ada baris, tak ada tanda apa-apa. Ada tulisan saja. Itu yang ditulis pada awal-awal penulisan Al-Quran. Ya? Pada penulisan awal-awal penulisan Al-Quran, zaman sahabat, zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak ada titik, tak ada baris. Rasanya tak ada seorang yang boleh baca ni kot. Rasanya lah. Tapi mungkin ada yang bersangka baik, ada yang boleh baca. Nampak macam, oh Ustaz, saya boleh baca tu, nampak lam alif la. Itu je lah. Oh, yang tu nampak macam Allah. Allah. Itu je lah yang boleh kan. Kalau nak baca komplit semuanya, mungkin kena tengok betul-betul dulu baru boleh baca. Ya? Okey, tak apalah, kita tak bincang tu. Nak sebutnya istilah. Apa yang dipanggil tanda-tanda tu? Dipanggil dhabtul mushaf. Ini ilmu yang lain pula. Ilmu yang lain. Okey. Baik. Kalau kita tengok sekarang dah ada tanda-tanda. Nampak tak? Ada tanda-tanda. Apa beza antara kiri dengan kanan tu? Surah yang sama, ayat yang sama, ada bezanya lah. Ada bezanya dari segi penandaan. Okey. Ini qiraat yang lain, yang hijau tu qiraat yang selalu kita baca. Okey. Baik. Bila kita bawa kereta atau kita dengar orang lain bawa kereta, macam-macam bunyi exhaust dia tu. Kan? Ada orang yang minat exhaustnya macam-macam bunyi lah. Ada yang suka kuat bunyi exhaustnya. Dalam bacaan Al-Quran ada seni-seni iramanya, lagunya, yang tu kita panggil tarannum. Ya, tarannum. Ada lagu-lagunya yang kita sebut dalam ilmu qiraat ini atau ilmu Al-Quran ini kita panggil tarannum. Okey? Jadi ini mungkin ada yang berminat untuk belajar tarannum. Jadi kalau kita sebut qiraat dia lain, kalau sebut tarannum dia lain. Cuma semuanya adalah berkaitan dengan Al-Quran Karim. Kalau kita kata kereta, di kereta itu sendiri dah ada automatik, dah ada bunyi. Mesti ada bunyi, ya. Okey. Jadi kesimpulannya dalam kita baca Quran, adalah qiraatnya, adalah riwayatnya, adalah tariknya, dan ada tarannumnya, ada lagunya tersendirilah. Maksudnya ada lagu yang tersendiri. Okey, cuma kita tak tahu apa nama lagu yang kita baca lah. Kalau tanya awak baca lagu apa? Oh, saya lagu Sendirian Berhad je. Ataupun kalau kita tanya awak baca qiraat apa? Ni pun susah nak jawab ni kalau orang tak belajar qiraat. Qiraat lah sekali kata qiraat Syafi'i lah, qiraat Bayati lah, semuanya ada macam-macam jawapan. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita nak sebut sikit ringkas. Ya. Apa sebenarnya qiraat? Sebelum kita pergi pada usul, Ustaz kena cerita sikit latar belakang tentang qiraat. Apa sebenarnya maksud qiraat? Qiraat dia sebenarnya adalah kata jamak, plural, kata jamak bagi perkataan qiraatun yang merupakan kata terbitan, masdarnya bagi qara'a, baca. Baca, dia akan jadi kata terbitannya ialah bacaan. Bacaan. Qara'a yaqra'u qira'atan. Jadi kalau sebut qira'atan, satu bacaan. Okey, kalau kita sebut qira'at, tu plural, bacaan. Jamaklah, menunjukkan banyak. Bila kita sebut qira'at, maknanya bacaan. Jadi kalau kita sebut ilmu qiraat, maknanya ilmu kepelbagaian bacaan. Tuan-tuan dan puan-puan, belajar qiraat maknanya belajar cara baca Al-Quran dengan pelbagai jenis bacaan. Okey? Jangan bertukar dengan qiraati. Awal-awal dulu pernah Ustaz buka kursus qiraat. Kursus qiraat tahun awal 2001. Tahun 2001. Kerana masa tu popularnya qiraati. Maka ramai yang datang. Alhamdulillah ramai yang datang. Tiba-tiba dia dengar belajar wadduha wal-laili idza saja. Dia ingatkan baru nak belajar ba. Begitu rupanya kita dah tinggi sikit. Jadi dia bertukar rupanya dengan qiraati. Okey. Baik.
Kalau dari segi istilah sikitlah kita ambil apa yang disebut oleh Imam Ibnu Al-Jazari menghuraikan maksud qiraat, katanya ialah qiraat ini satu ilmu yang bicarakan tentang cara untuk menuturkan kalimah Quran. Kalimah-kalimah Al-Quranul Karim dan kepelbagaiannya serta disandarkan kepada penakalnya, iaitu disandarkan kepada imam qiraat. Kalau anak-anak tuan-tuan dan puan-puan semua kita hantar kepada Mahat Tahfiz Al-Quran wal Qiraat, dia pun belajar di sana, belajar qiraat. Belajar apa qiraat? Maknanya mereka belajar cara nak baca, cara nak sebut kalimah-kalimah Al-Quran dengan pelbagai jenis bacaan dan ada sandarannya. Oh, ini bacaan Qalun, ini bacaan Warash, ini bacaan Ibnu Katsir dan sebagainya. Itu maksudnya ilmu qiraat. Ya. Okey. Ini nama-nama imam qiraat. Pada minggu lepas kita belajar Hamzah, Ustaz dah pernah tunjuk, Ustaz tunjuk sekali lagi. Mungkin ada yang baru ikuti. Ini nama-nama imam qiraat ya. Kita ada Nafi'. Perawinya Qalun dan Warash, kita ada Ibnu Katsir. Perawinya Bazi dan Kumbul. Nombor 3 Abu Am. Perawinya Ad-Duri dan As-Susi. Yang keempat Ibnu Amir. Perawinya Hisham dan Ibnu Zakwan. Kita akan belajar yang nombor 1 ni. Qalun dan Qalun ya. Qalun daripada Imam Nafi' untuk malam ni. Yang kelima Asim, Syu'bah dan Hafs. Yang keenam Hamzah, perawinya Khalaf dan Khalad. Yang ketujuh Al-Kisai, perawinya Al-Laits dan Ad-Duri. Yang ke-8 Abu Ja'far, perawinya Ibnu Wardan dan Ibnu Jammaz. Yang ke-9 Ya'qub, perawinya Ruwais dan Raw. Yang ke-10 Khalaful Ashir, perawinya Ishaq dan Idris. Ini ada Ustaz masukkan dalam buku Ustaz, buku qiraat 10 kalam mulia. Lupa pula nak ambil tadi, nak tunjukkan. Buku yang lain pula yang Ustaz tulis qiraat 10 kalam mulia yang bincang pasal surah Ad-Duha sampai An-Nas. Okey. Dapat ya? Itu nama-nama imam lah. Kalau tak dapat ingat lagi ke semua nama-nama imam ni, ingat yang ni je. Ingat yang ini je pun dah okey. Nama apa? Nama Qalun lah. Apa yang kita nak belajar ni nama Qalun. Ya. Siapa dia? Imam dia. Nafi' nama dia. Imam dia atau nama tu guru kepada Qalunnya Nafi'. InsyaAllah lama-lama nanti akan ingat semua. Sebab apa? Sebab kita dah tahu kita baca sehari-hari itu Quran, kita baca riwayat siapa? Hafs. Siapa tu guru Hafs? Asim. Dah ingat dah situ. Yang minggu lepas hari Selasa kita baca apa? Ataupun besok nanti kita nak baca apa? Hamzah. Perawinya Khalaf dan Khalad. Malam ni pula ialah Qalun. Tok gurunya Nafi'. Jadi bila ditambah lagi pasal qiraat dengan secara automatiknya nanti kita akan ingatlah tanpa hafal-hafal pun nama-nama ini ya. Nama macam jadi macam nama adik-beradik kita tak hafal sangat pun, tapi selalu kita sebut, selalu kita panggil, akhirnya kita ingat nama-nama ini. Okey, baik, barulah kita nak masuk kepada usul qiraat, tapi belum masuk secara sepenuhnya lagi. Usul qiraat Imam Nafi' ni. Ustaz nak ceritakan sikit lagi. Apa dia usul? Apa dia farsh? Supaya tuan-tuan dan puan-puan boleh faham betul-betul. Apa makna usul, apa makna farsh? Usul ni maknanya permasalahan ilmu qiraat yang ada kaedah-kaedahnya yang tertentu. Dalamnya ada beberapa bahagian seperti idgham, mad, imalah, taulidh, ibdal, lain-lain lagi. Kalau bincang pasal izhar, idgham atau hukum apa-apa mad sebagainya dipanggil usul. Dipanggil usul. Jadi yang akan kita bincang ialah usul. Kita akan bincang hukum madnya, hukum basmalahnya, hukum idghamnya, hukum imalah dan sebagainya. Ya. Apa dia pula farsh? Farsh pula ialah bermaksud lafaz ataupun kalimah yang berlaku khilaf. Khilaf tu maksudnya apa? Khilaf ni maknanya perbezaan. Berlaku perbezaan di kalangan qurra. Qurra tu siapa? Qurra ni maknanya ulama-ulama, qori-qori. Qurra tu adalah kata jamak plural bagi perkataan qori lah. Qori.
Kalau seorang qari dipanggil qari lah, kalau ramai dipanggil qurra. Ya, ulama qurra. Jadi setiap kalimah yang berlaku perbezaan bacaan. Imam ni baca maliki contohnya, yang ni baca maliki. Imam ni baca yukhadi'una, yang ni baca yakhda'una. Yang ni baca yakdibun, yang ni baca yukadzibun. Tak sama tu. Bila berlaku perbezaan sebegitu, maka istilahnya adalah disebut sebagai farshil huruf. Farsh al-huruf. Dia letak berterabur. Ada dalam surah ni sikit, ada dalam ayat ni sikit, ada dalam juzuk ni sikit. Dia berterabur. Dia tak boleh, dia berbeza dengan usul. Usul ni ada satu formula, formula itu diguna pakai untuk mana-mana tempat. Yang farsh ni dia duduk berterabur. Kadang-kadang pada ayat ini je. Ayat yang lain tak. Itu farsh. Okey. Baik. Mungkin ini istilah ni ini boleh faham ya. Beza antara usul dengan farsh. Jadi kita tak bincang pasal farsh, kita bincang pasal usul. Okey. Baik. Qiraat Nafi'. Bila kita sebut qiraat Nafi', tuan-tuan, istilah tu kena jelas. Kita tak panggil riwayat Nafi', kita panggil qiraat Nafi'. Istilah qiraat itu dia sandarkan kepada tok guru besar. Qiraat Nafi'. Anak muridnya atau perawinya, maka dia sebut sebagai riwayat. Disebut sebagai riwayat. Jangan kata qiraat Qalun. Saya belajar qiraat Qalun lah. Saya nak belajar qiraat Warash lah. Bukannya berdosa, tapi penggunaan istilah itu tak tepat lah. Kalau tuan-tuan sebut qiraat Qalun, tak, dia tak panggil qiraat Qalun. Bila kata qiraat, dia kena sebut tok guru dia, Nafi'. Bila kata riwayat, maknanya disandarkan kepada perawinya, muridnya. Kita kata riwayat Qalun. Jadi kalau lengkapnya, malam ni kita belajar itulah, kita belajar riwayat Qalun, qiraat Nafi'. Itu komplit. Ya. Qiraat Qalun, qiraat Nafi', riwayat Qalun. Okey. Baik. Jadi kita akan belajar hanya riwayat Qalun, ya. Okey. Baik, sebelum daripada belajar kita kena kenal dulu siapa dia Qalun. Siapa dia Qalun. Ambil perhatian juga ni. Tadi apa ni Kak Datin dah mention pada Ustaz. Ustaz malam ni buat kuis. Buat kuis. Jadi dia suruh buat kuis. Adalah dua soalan dia suruh tanya kan. Apa benda tak tahu Ustaz nak tanya. Sebab baru tengok WhatsApp tadi. Jadi ni Ustaz tak tahu nak tanya apa kan. Jadi ambil perhatian. Mungkin apa yang nak bincangkan ni, biografi Qalun ada di soal, ataupun kalau bukan Qalun, biografi Ustaz sendiri. Okey. Baik, siapa dia Qalun? Kita cuba kenal siapa dia Qalun. Qalun ni bukan nama sebenar. Qalun ini nama sebenar dia Isa bin Mina bin Wardan bin Isa. Itu nama dia sebenar. Panjanglah nama dia. Nama apa ni dibinkan dengan bapaknya dengan toknya, Isa bin Mina bin Wardan bin Isa. Namanya sendiri pendek je, Isa. Okey. Baik. Dia lahir pada tahun 120 Hijrah. 120 Hijrah. Dia ni rupanya anak tiri kepada Imam Nafi'. Ada lagi beberapa imam yang lain rupanya perawi itu adalah merupakan anak tiri. Jadi Qalun ini anak tiri kepada Imam Nafi'. Jadi kelebihannya bila dah anak tiri itu mungkin ada kesempatan masa yang lebih. Dia mendalami ilmu bacaan Al-Quran daripada Imam Nafi' ataupun bapa tirinya, menjadikan dia orang yang alim juga, menjadi perawi kepada Imam Nafi'. Qalun itu asalnya daripada perkataan bangsa Rom, yang mana kalau ditranslate ke bahasa Arab, jayyid. Translate pula ke bahasa Melayu kita, baik. Biasa kita dah maklum perkataan jayyid kan. Kalau anak-anak belajar sekolah agama, ada pangkat jayyid, jayyid jiddan, mumtaz. Jayyid maknanya baik. Oleh kerana dia ni bacaannya elok, bacaannya baik,
maka tok guru dia Nafi' ini atau bapa tiri dia ini gelarkan dia sebagai Qalun, sebagai Qalun. Jadi dapatlah gelaran tersebut Qalun, lekatlah nama dia, melekatlah nama tu, dipanggil Qalun. Bagus dia panggil begitu, bergelar begitu, bukan bergelar yang tak seronok dengar. Dia gelar dengan panggilan yang baik. Dan dia sempat khatam Al-Quran beberapa kali sepanjang 20 tahun berguru dengan Imam Nafi'. 20 tahun tuan-tuan. 20 tahun. Kita kalau 2 tahun rasa dah cukup, belum lagi. 2 tahun dah, Ustaz, saya ni tak pandai-pandai lah belajar qiraat. Dah lama belajar, berapa tahun cik? Dah 2 tahun dah. 2 tahun baru sekejap je. Ini dah 20 tahun. Ya. Belajar dengan guru. Tapi kita harapnya kita dapat belajar, kita dapat mengaji Quran sampai ke matilah, sampai ke akhir hayat kita, ya, untuk belajar Al-Quran. Okey. Walaupun dia ni seorang yang pekak, disebutkan dalam kitab, dia ni pekak, betul-betul pekak. Tapi bila Quran dibacakan kepadanya, dia boleh dengar. Dia boleh dengar bacaan tersebut, bahkan bila dia perhatikan mulut pembaca itu, dia dapat betulkan lagi kesalahan pembaca. Katanya pekak dia ni sampai tiup terompet pun tak dengar. Tiup terompet pun tak dengar. Itu setengah ulama menyebut begitu, dalam kitab menyebut begitu, dia memang pekak betul. Dan ada juga yang menyebut pekak tu sebenarnya adalah kiasan kepada dia tak pernah mendengar benda-benda yang lara. Dia mendengar Quran, dia mendengar perkataan-perkataan yang baik je. Tak apalah kalau kita ambil yang ada pandangan mengatakan dia pekak, memang Allah Ta'ala boleh bagi kepada siapa pun. Bila yang ni tak boleh dengar, bila baca Quran dia boleh dengar. Okey. Riwayat Qalun ini masyhur di Timur Afrika, khususnya di setengah tempat di Tunisia. Di Tunisia, alhamdulillah, Ustaz pernah sampai di Tunisia, secara kebetulan sampai di Tunisia. Jadi yang Ustaz tahu Tunisia ini awalnya ingatkan Warash. Tunisia baca Warash. Rupanya di Tunisia dia ada sebelah bahagian baca Warash, sebelah bahagian tu dibaca Qalun. Satu Warash, satu Qalun. Ya. Okey. InsyaAllah lepas pada PKP ni boleh susun berjelajah tempat-tempat negara-negara yang baca qiraat yang pelbagai ini, seronok. Ustaz pernah sampai juga di Morocco, nak dengar sendiri bacaan. Kalau Warash masyhur di Morocco, nak dengar sendiri macam mana orang sana baca Warash. Padahal kita dah mengaji pun, tapi minat sangat pada Warash, sampai jugalah ke Morocco, boleh dengar bacaan di sana. Bukan setakat baca Quran dia baca Warash, tapi azan pun azan Warash, yang Warash punyalah. Okey. Jadi yang Qalun ini sekarang ni masih lagi diamalkan oleh umat Islam di Tunisia. Di Mesir tu satu ketika dululah. Sekarang ni Ustaz tak pasti sangat di Mesir tu. Mungkin sebahagian kecil ada yang baca Qalun, dan ada juga yang baca Warash di Mesir. Tapi yang masyhur betul-betul di seluruh negara yang mengamalkan bacaan Qalun ialah di Libya. Di Libya. Tu peta yang Ustaz masukkan dalam ni, boleh tengok Libya sebelah Mesir, Sudan, ya, duduk dekat Algeria, Nigeria. Itu kawasan yang masih lagi baca qiraat yang berbeza dengan bacaan kita, Hafs. Ya. Okey. Jauh tu nak sampai di Libya ni. Meninggal dunia di Madinah tahun 220 Hijrah. Lahir tadi berapa? Lahir tadi 120. Meninggal 220. Jadi usia dia 100 tahun. Okey. Baik, selesai. Itu biografi Imam Qalun. Boleh ya? Boleh ingat sikit sebanyak, boleh ingat apa, boleh ingat namanya ke, okeylah. Boleh ingat sifat dia, Allah Ta'ala jadikan dia ni orang pekak tapi baca Quran boleh dengar, okeylah. Boleh ingat apa, negara yang amalkan bacaan Qalun antaranya Libya, Tunisia, okeylah. Usia dia berapa? Usia dia 100 tahun. Ya? Okey, kita nak masuk yang kedua, baru nak masuk tajuk usul. Usul bagi Qalun. Ustaz mula dengan basmalah. Ya, mula dengan basmalah. Okey. Kita nak bincang pasal basmalah ni, maknanya nak bincang pasal Bismillahirrahmanirrahim.
Berkaitan apa? Berkaitan dengan ada 4 bahagian semuanya. Kalau tuan-tuan dan puan-puan dah ada buku ni, boleh tengok dalam buku ni muka surat 4, boleh tengok dalam muka surat 4. Untuk bincangkan pasal basmalah ini, Ustaz pecah kepada 4 bahagian. Okey? 4 bahagian. Pertamanya kita akan bincang bagaimana kedudukan basmalah ini di antara 2 surah. Tuan-tuan dan puan-puan dah baca satu surah, selesai, kemudian nak sambung pula surah yang baru, bagaimana kedudukan bismillah itu? Kena baca ke tak kena baca? Itu dibincang dalam bahagian yang pertama. Mana-mana surah, kecuali surah At-Taubah. Surah Taubah, Ustaz letak di bahagian yang kedua. Jadi kita nak tengok mana-mana surah yang nak sambung kepada surah yang baru, adakah kena baca bismillah ataupun tak payah baca bismillah bagi riwayat Qaulun. Untuk riwayat Hafs kita dah tahu. Untuk riwayat Hafs kita akan baca bismillah. Okey, kita tengok untuk riwayat Qaulun. Adakah dia sama dengan Hafs? Secara umumnya Ustaz tunjuk begini. Secara umumnya dia kena baca basmalah. Jadi kita kalau yang dah belajar lama Hafs tu dah tahulah, kena baca basmalah. Samalah dengan Hafs. Jadi bila dah sama dengan Hafs, senanglah, senang ingat. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan bila dah habis satu surah, nak masuk surah baru, ingat kena baca bismillah dulu. Okey, kena baca bismillah dulu. Maka bila kita letakkan bismillah, maka di sana boleh dibaca dengan 3 wajah. Iaitu yang pertama dipanggil qat'ul jami'. Ustaz sebut dulu istilah ni, nanti kita akan detailkan. Satu dipanggil qat'ul jami'. Tu cakap Arab lah. Kalau tak nak cakap Arab, berhenti ke semuanya atau putus ke semuanya. Okey. Yang kedua, waqaf akhir surah. Waqaf akhir surah. Surah apa tuan-tuan baca, berhentilah akhir surah tu. Kemudian baca basmalah sambung dengan awal surah. Dah tadi kita berhenti. Bila sebut berhenti, kena faham, bila sebut berhenti, kena bernafas. Kalau kita berhenti, kita tak bernafas, dia tak panggil berhenti tu, dia panggil saktah. Dia panggil saktah. Kita tak panggil waqaf lah di situ. Dia panggil saktah. Dia ada beza. Kadang-kadang kita berhenti, berhenti ke? Berhenti. Tapi tak bernafas. Itu tak panggil waqaf. Dia panggil saktah. Yang kita naknya ialah waqaf. Kena lepas nafas, kena ambil nafas yang baru. Baca bismillah, sambung dengan awal surah. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga ialah waslul jami', sambung semua. Ini jangan berhenti. Ini yang boleh baca begini bagi mereka yang tangki besar lah. Minyaknya banyak, bolehlah jalan terus. Kalau kita tangki kecil, tangki kecil, jadi tak payah bacalah. Untuk waslul jami' ni takut mati tengah jalan je. Jadi baik-baik sebaiknya berhenti. Tapi kalau tangki besar, nafasnya panjang, boleh terus. Dipanggil apa? Waslul jami'. Itu bahasa Arab. Kalau nak bahasa Melayu, sambung semuanya. Sambung semuanya. Okey, itu secara umum. Sekarang tak usah detailkan satu persatu. Sekarang kita ambil contoh dulu. Akhir surah Fatihah. Tuan-tuan baca. Akhir surah Fatihah. Ini Ustaz nak buat contoh wajah yang pertama. Apa wajah pertama? Qat'ul jami'. Putuskan semuanya. Akhir surah Fatihah ialah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berhenti. Kemudian ambil nafas yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Ambil nafas baru. Alif lam mim. Okey, senang. Sebab itu dah biasa kita buat, ya. Selalu kita buat. Okey, dipanggil apa? Wajah qat'ul jami'. Baik. Wajah yang kedua ialah waqaf akhir surah. Ustaz ambil contoh surah Baqarah. Akhir surah Baqarah, tadi akhir surah Fatihah. Baca lagi, dia habis sambung surah Baqarah, dia baca lagi sampai habis surah Baqarah.
Dia baca sampai habis surah Baqarah. Memang rajin waktu tu. Sampai juzuk 1 habis, juzuk 2 habis, masuk juzuk 3. Sampai surah Baqarah akhir. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Berhenti. Ambil nafas yang baru. Tarik nafas baru. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Alif lam mim tu bukan yang Baqarah punya. Alif lam mim tu surah Ali Imran punya. Bukan Baqarah ya. Ali Imran pun mula dengan alif lam mim juga. Jadi alif lam mim tu banyak dalam surah, ada beberapa surah yang mula dengan alif lam mim. Okey. Jangan keliru. Itu contoh ustaz nak contohnya ialah Baqarah sambung Ali Imran. Okey. Baik. Kemudian boleh faham ya yang kedua ni. Kemudian kita pergi yang ketiga. Dipanggil apa? Waslul jami'. Sambung semuanya. Sambung semuanya. Contoh yang sama juga ustaz ambil akhir surah Al-Baqarah, surah Baqarah sambung tu dengan surah Ali Imran. Yang penting ada bismillah. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Sambung semuanya. Okey? Itu dipanggil apa? Wajah waslul jami'. Baik. 3 wajah ni samalah juga yang kita selalu baca untuk riwayat Hafs. Selesai. Kita pergi kepada bahagian yang kedua. Bahagian yang kedua ni ustaz nak sebut ialah tentang bagaimana kita habis satu surah, kita nak masuk surah At-Taubah. Surah At-Taubah. Jadi untuk sambung masuk surah At-Taubah ini, kita harus baca dengan 3 wajah. Boleh buat 3 wajah. Bagi riwayat Qalun ke, Hafs ke, semua kiraat. Senangnya semua kiraat itu sebut. Untuk semua kiraat nak sambung surah Taubah, boleh baca 3 wajah. Tapi kalau surah yang lain, berbeza-beza. Qalun lain. Tapi dia sama dengan Hafs. Tapi kalau Waras, dia jadi lain pula. Kalau baca Hamzah, dia lain pula. Itu untuk surah-surah yang lain. Kalau surah Taubah, contoh mana-mana surah nak masuk surah Taubah, Al-Anfal nak masuk Taubah misalnya, Fatihah nak masuk Taubah, maka kita boleh buat 3 wajah sebagaimana berikut. Pertamanya dipanggil wajah Al-Qat'u. Okey, Al-Qat'u. Ustaz ambil akhir surah Al-Anfal. Kenapa Ustaz ambil akhir surah Al-Anfal? Sebab surah Taubah terletak selepas Al-Anfal. Kalau tuan-tuan nak ambil contoh surah Fatihah pun boleh juga. Habis Fatihah, terus lompat ke surah Taubah. Boleh juga. Kalau nak ambil surah Ali Imran, terus lompat ke surah At-Taubah. Boleh juga. Yang penting, surah tu berada di atas. Dalam susunan Al-Quran, dia berada di atas. Bukan berada di bawah. Bukan kata akhir surah An-Nas lah misalnya. Habis minal jinnati wan nas nak baca Taubah. Nak baca Taubah, dia hukumnya tak sama dengan seperti mana yang kita jelaskan ini. Ini Ustaz sebut mengikut tertib surah dalam Al-Quran, maka kita boleh buat 3 wajah. Akhir surah Al-Anfal, innallaha bikulli syai'in alim. Berhenti. Ambil nafas baru. Bara'atun minallahi wa rasulih. Teruslah sampai habis akhir ayat. Tak baca bismillah ke? Tak payah baca bismillah. Itu dah maklum ya, tak payah baca bismillah. Surah Taubah ni satu-satunya surah yang tak perlu kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Okey? Baik, terusnya. Okey. Terusnya yang kedua waslul jami'. Okey, waslul jami'. Sambung semuanya. Bila kita nak sambung semuanya, kita kena tahu akhir surah Al-Anfal atau mana-mana akhir surah itu barisnya apa. Contohnya akhir surah Al-Anfal,
Innallaha bikulli syai'in alimun. Dengarlah pasal iklan. Alimun bara'atun minallahi wa rasulih. Okey. Itu adalah akhir surah Anfal nak masuk Taubah dengan wajah waslul jami'. Juga kita tak baca bismillah. Okey, juga kita tak payah baca bismillahirrahmanirrahim. Baik, terus yang ketiga ialah as-sakt. Boleh kita baca dengan saktah. Kita baca dengan as-sakt. Innallaha bikulli syai'in alim. Alim tu tuan semua nak baca 2 harakat pun boleh, nak baca 4 harakat boleh, nak baca 6 harakat pun boleh. Boleh je. Alim. Tapi diam seketika tu 2 harakat je. Jangan sama panjang dengan alim. Nanti alim 6, diam pun sampai 6. Tak boleh baca gitu. Dia alim, dia boleh 2, 4 atau 6. Kemudian saktah diam seketika tu 2 harakat. Alim bara'atun minallahi wa rasulih. Itu wajah as-sakt. Okey? Itulah 3 wajah yang harus kita baca. Mana-mana surah, syaratnya surah itu berada di atas sebelum daripada At-Taubah. Kita boleh buat 3 wajah. Bagi siapa? Bagi semua qiraat. Termasuk siapa? Qalun. Okey, baik, itu bahagian yang kedua. Ketiga-tiga wajah ini perlu kita tahu tak perlu baca basmalah. Rasanya semua maklum kenapa tak baca basmalah ya. Saya tak sebut lagi lah di sini. Okey. Bahagian ketiga. Bahagian ketiga ni apa? Bahagian ketiga ni bila kita dah habis surah An-Nas, minal jinnati wan nas. Tuan-tuan nak sambung bismillah dengan awal surah Fatihah, maka semua qiraat dia akan baca bismillahirrahmanirrahim. Tak ada satu pun qiraat termasuk qiraat Hamzah yang kita belajar minggu lepas. Walaupun surah lain tak payah baca bismillah, tapi bila akhir surah nak masuk Fatihah kena baca bismillahirrahmanirrahim. Mesti dipisahkan dengan bismillahirrahmanirrahim. Okey? Itu bahagian yang ketiga. Ni contohnya kan. Minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Kena baca. Ya, tak boleh minal jinnati wan nas. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak boleh. Sepakat ulama menyebut di sini kena baca bismillah. Okey. Bahagian yang keempat ialah apabila menyambung akhir surah dengan awal surah yang sama, seperti tuan-tuan nak ulang surah Al-Ikhlas kan, kita nak baca surah Al-Ikhlas 7 kali ke 100 kali ke, nak ulang surah Al-Ikhlas, habis walam yakul lahu kufuwan ahad, nak baca lagi qul huwallah, kena baca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kena baca bismillah lagi. Ini semua qurra, termasuk qiraat Hamzah yang kita belajar minggu lepas. Nak ulang ini kena baca basmalah. Okey. Maka tuan-tuan dan puan, 4 bahagian selesailah perbincangan tentang basmalah. Ada kebanyakannya adalah sama perbincangannya seperti yang kita dah belajar untuk riwayat Hafs lah. Ini dianggap sebagai ulang kaji. Okey. Baik, baru kita nak masuk tajuk yang baru. Kita nak masuk tajuk yang baru. Setakat ni okey ke? Ustaz, kalau tuan-tuan dan puan ada soalan apa, terus on mic je tanya. Dalam pembentangan Ustaz ni, Ustaz tak tanyalah. Ustaz tak tanya, okey apa hukum ini, tak nak rugikan masa, nak tunggu respon tu, makan masa pula situ. Jadi kalau tuan-tuan dan puan ada soalan, terus je on mic, tanya je ya. Ustaz tak tanyalah, walaupun teknik mengajar ada 2 hala, tapi Ustaz nak jimatkan masa sehala. Jika tak ada persoalan, dianggap semua dah jelas, dah clear, Ustaz terus je. Okey?
Baik, kita nak masuk tajuk bab mat dan qasar. Mat dan qas. Kalau istilah mat ini dah biasa dengar, qas pun dah biasa dengar, lebih-lebih lagi ialah kita selalu sebut juga qasar kan, jamak qasar. Okey, perbincangan dalam bab ini hanya melibatkan mat muttasil dan mat munfasil sahaja. Nak bincang dua mat je. Ustaz, mat kan banyak, kenapa tak bincang yang lain? Ustaz nak bincang dua mat ni je, yang lain Ustaz tak nak bincang. Sebab mat lain tu sama je dengan riwayat Hafs. Ya, sama je dengan riwayat Hafs. Cuma Ustaz masukkan sekali lah. Maknanya mat munfasil tu termasuk jugalah mat silah tawilah. Mat munfasil dengan mat silah tawilah dia sama je. Jadi kita tak bincang pasal mat badal, kita tak bincang mat arid li sukun, mat asli, mat iwad, mat lazim. Okey, yang tu kita tak bincang. Kenapa? Sebab dia adalah sama bacaan dengan riwayat Hafs. Dia nak dapat yang tu kena ulang kaji yang Hafs. Okey. Baik. Okey, ni mat munfasil. Ustaz letak sekali lah dengan mat silah tawilah. Dan yang kedua, mat muttasil. Okey, mat bermaksud. Nak kena tahu juga apa maksud mat. Mat ni maknanya memanjangkan suara. Kita panjangkan suara. Mat tu maknanya panjangkan suara. Panjang. Mat tu dari segi bahasa panjanglah. Panjang kenapa? Panjangkan suara. Kita nak panjangkan suara dengan salah satu daripada huruf mat yang tiga. Huruf mat kita sedia maklum ada tiga. Alif sebelumnya baris di atas. Waw yang mati sebelumnya baris di hadapan. Kalau alif kita tak payah sebut dah alif mati. Memang alif tu memang confirm mati. Tapi kalau waw kena sebut waw tu mati. Okey, waw mati sebelumnya baris hadapan. Ya mati sebelumnya baris di bawah. Jadi kita panjangkan huruf-huruf ini apabila salah satu huruf ini bertemu depannya ada hamzah qata' ataupun depannya ada huruf yang mati, maka kena baca dengan mat. Okey, itu istilah mat. Kalau qas pula, qas maknanya panjangkan huruf mat juga, tapi qadar mat asli ditetapkan dengan dua harakat tanpa sebarang penambahan atasnya. Kalau sebut qas, dia bermaksud kepada panjangkan dua harakat dia. Okey, kita panjangkan dua harakat. Itu qas. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, ada kala juga bermaksud sunyi daripada mat. Kalau kita baca buku bahasa Arab, ya, disebut kalimah ini dibaca dengan qas. Kalau kita tak tahu istilah yang diguna itu apa maksud sebenarnya, maka mungkin kita akan silap faham. Berlaku silap faham. Dia kadang-kadang guna istilah qas juga, tapi dia bermaksud sunyi daripada mat. Sunyi daripada mat. Contohnya lah, kalau tuan-tuan tengok surah Az-Zumar ayat yang ke-7. Wa in tashkuru yardahu lakum. Kalimah yardahu, kalau dalam buku bahasa Arab, dalam tajwidnya ada yang menyebut dibaca apa? Qara'a bil qas, dibaca dengan qas. Kita pun qas ingat dua harakat lah. Maka kita akan baca yardahu lakum. Padahal sebenarnya yang dimaksudkan qas di situ adalah sunyi daripada mat. Itu kena faham. Ya, itu kadang-kadang penggunaan istilah qas. Okey. Baik. Mat muttasil. Mat muttasil ni kena ingat ya, mat muttasil qalun bacanya dengan 4 harakat. Sama tak dengan kita? Sama. Kita pun baca 4 harakat. Dan kita juga boleh baca 5 bagi Hafs. Tapi qalun dia baca dengan 4 je. Ya, qalun 4 je. Kalimah contohnya Ustaz ambil kalimah jaa. Kalimah jaa. Ini adalah mat muttasil. Mat muttasil. Macam mana nak kenal? Alif bertemu dengan hamzah. Alif bertemu hamzah. Maknanya mat muttasil ni ialah salah satu daripada, apabila salah satu daripada huruf mat
alif ke, waw ataupun ya, dia bertemu dengan hamzah qata'. Pertemuan itu adalah satu kalimah. Misalnya jaa tadi. Jadi kita kena tahu ni satu kalimah ni. Alif bertemu hamzah ni satu kalimah ni. Jadi kalau tak tahu yang ni, kita akan berlaku silap dari segi memanjangkan mad. Mungkin kita bertukar dengan mad munfasil. Okey, jadi kena faham betul-betul ya. Mad muttasil ni alif bertemu hamzah dalam satu kalimah. Baik, selesai ya. Itu selesai. Mad muttasil. Manakala mad munfasil pula, qaulun mad munfasil boleh baca dengan dua wajah. Qaulun sebenarnya tak susah. Kita nak baca qaulun senang je. Tentang mad ya. Mad muttasil dah selesai. Sekarang mad munfasil, qaulun boleh baca dua wajah. Iaitu boleh panjangkan 2 harakat dan boleh panjangkan 4 harakat. 2 boleh, 4 boleh. Maka kalau kita talaki dengan guru kita nak talaki dengan syekh ke siapa ke, kadang-kadang guru tu sendiri dia sebut, awak talaki dengan saya baca mad munfasil 2 harakat je lah. 2 harakat je. Jadi dia baca daripada awal sampai khatam 2 harakat je. Pun ada juga yang macam tu. Okey, mungkin ada setengah orang tu dia talaki dengan guru dia talaki 4 harakat je. Daripada awal sampai akhir 4 harakat je. Ada juga. Dan ada yang talaki dengan guru dia buat 2 harakat dan dia buat 4. Bila jumpa je mad munfasil, dia akan baca 2 wajah. Dia buat berapa harakat dulu? Dia akan buat 2 harakat dulu, kemudian dia buat 4 harakat. Jumpa lagi, buat 2 dulu, kemudian buat 4. Begitulah seterusnya sampai khatam. Sampai khatam. Jadi, yang penting dia kena tahu mana satu mad munfasil, mana satu mad muttasil. Okey, mad munfasil ni tuan-tuan dan puan-puan semua, mad munfasil terjadi bila salah satu daripada huruf mad terletak di akhir kalimah bertemu dengan hamzah qata' awal kalimah berikutnya. Ni Ustaz tak sengajalah Ustaz ulang sebut, nak raikan semua. Mungkin ada yang tak berapa clear lagi, mungkin ada yang dah clear, alhamdulillah, ulang kaji. Nak kenal mad munfasil ni ialah huruf mad. Huruf mad ingat ya, ada 3, alif, waw, ya, duduk di akhir kalimah. Kemudian lepasnya ada hamzah. Hamzah qata' tu berada di awal kalimah yang lain, maka hukumnya adalah mad munfasil. Jadi bila kita tahu itu mad munfasil, maka kita boleh baca 2 wajah. Boleh baca qas, boleh baca tawassut. Tu istilah tu, tawassut. Tawassut maknanya pertengahan. Kalau qas tu 2 harakat. Kalau tawassut tu maknanya 4 harakat. Kalau dia sebut mad, kadang-kadang mad di situ bermaksud 6 harakat. Kadang-kadang dia guna istilah isba' bermakna 6 harakat. Ya. Okey, contohnya. Contoh. Inna a'tainakal kautsar. Kita selalu baca inna a'taina ya. Inna ada huruf alif. Inna ada huruf mad lah. Berada di akhir kalimah. Lepasnya ada hamzah. Hamzahnya kalimah yang lain. Maka dipanggil mad munfasil. Cara yang mudah kita nak kenal ini 2 kalimah. Mungkin dah ada selalu kita dengar guru mengajar macam mana. Tengok pada hamzah tu. Tengok pada hamzah. Hamzah bertongkatkan alif. Maknanya hamzah berada di atas alif. Okey, huruf alif bertemu hamzah, hamzah duduk di atas alif ataupun duduk di bawah alif. Itu cara yang mudah untuk kita kenal ini adalah mad munfasil. Okey, itu cara yang mudahlah sebab mungkin kita bermasalah, kita tak tahu maksudnya. Bukan orang Arab, kita tak tahu maksudnya apa. Kalau orang Arab dia dah tahu ini 2 kalimah. Kalau kita Melayu, kita yang tak belajar bahasa Arab, kita bermasalah di situ. Kita tak tahu ini 2 kalimah ke 1 kalimah. Ada caranya kita boleh kenal, boleh teka. Ini adalah 2 kalimah, iaitu tengok hamzah berada di atas huruf alif. Jadi hukumnya apa? Mad munfasil. Baik. Ini contohnya. Kalau tuan-tuan tengok di sini, ayat contohnya lah ya. Mungkin boleh tak kalau ada siapa nak cuba baca ayat 24.
Siapa nak cuba? Bila jumpa mat munfasil, Ustaz minta buat 2 wajah, 2 harakat kemudian buat 4 harakat. Ada ayat 24 je. Ada tak? Kalau ada nak cuba baca, on mic terus baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abada. Okey, kejap. Ya Musa tu nak buat berapa harakat sebenarnya? Ya Musa. Dua. Kan? Tapi Ustaz rasa dah sampai 2,5 tadi. Ulang semula Ustaz. Ulang Pendek kan? semula. Okey, sekali lagi. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha. Okey, terus. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha. Okey, baik. Macam ni. Kalau tengok dalam Quran Ustaz, yang Ustaz paparkan di skrin itu, fiha tak ada waqaf. Fiha tu tak ada waqaf. Okey. Bila kita waqaf, bila kita nak talaki, kita akan pastikan dalam bacaan dalam ayat tersebut mat munfasil contohnya, adakah 2 ni je atau ada lagi depannya? Jadi kita ada lagi kan? Ada lagi dekat bawah tu faqatila, maknanya daripada awal sampai yang last kali baru kita boleh berhenti. Baru boleh berhenti untuk kita selesaikan wajah-wajahnya. Gitu. Kalaulah tak ada. Kalaulah kat bawah contohnya lah, kat bawah dah tak ada dah mat munfasil, ada 2 ni je Ustaz. Jadi bolehlah kita berhenti di situ, dia panggil shortcut. Kita nak selesaikan wajah-wajah dengan ringkas, dipanggil wakaf itu wakaf intidhari. Boleh kita dan kita undur balik. Sekarang ni bawah tu ada lagi. Bermakna ni kena baca sampai bawah. Sekali lagi baca dengan 2 harakat. Okey. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Panjang nafasnya. Bukan bermaksud nak kena baca, Ustaz nafas saya pendek macam mana Ustaz? Boleh nak berhenti mana-mana tapi ambil baliklah. Maksudnya bukan kita selesaikan dulu 4 harakat kemudian sambung lagi, tak. Kita boleh berhenti di mana-mana, ulang balik dan sambung pula. Baik, sekarang buat 4 harakat. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Okey. Alhamdulillah. Tu 2 wajah. 2 harakat kemudian 4 harakat. Boleh faham ya? Okey. Baik, kita terus lagi. Ni pun samalah, saya ingat masa panjang boleh kita cuba baca tapi tak apa, dah faham maksudnya, boleh faham maksudnya mat munfasil 2 harakat dan 4 harakat. Tapi yang penting kita kena kenal lah mana mat munfasil. Ini contoh-contoh sat merah tu, itu adalah mat munfasil. Okey, ini nak tanya, ini mat munfasil ke mat muttasil? Ni kena tahu. Yang ni adalah mat muttasil. Ini mat muttasil. Nampak hamzah ada pada waw. Yang ni senang nak kenal mat muttasil. Hamzah tak ada rumah. Kalau waw biasa mat muttasil juga. Kalau tak ada rumah langsung mat muttasil juga bila dia baris 2. Okey, bila dia baris 2 confirm dia mat muttasil. Yang ni hamzah tak ada rumah. Hamzah tak ada tungkat lah. Hamzah tak ada tungkat. Tapi tungkat dia duduk sebelah. Tu kena faham. Tungkat dia duduk sebelah. Itu juga mat munfasil. Jadi kena baca 2 harakat, kena baca 4. Kalau kita talaki Quran, kita talaki kolon, kita guna Quran kolon. Quran kolon dia tak letak tanda panjang pada mat munfasil. Jadi kita kena tahu sendiri. Ataupun kita talaki kolon, kita pakai Quran haf. Kita pakai Quran haf pun kena pandai.
bezakan antara mak munfasil dengan mak muttasil. Ya. Jadi cara-cara ciri-cirinya kita boleh kenal mak munfasil. Nampak hamzah tak ada tungkat, tapi tungkat dia duduk sebelah. Itu mak munfasil. Okey. Yang ni pun sama. Qalu amanna. Mula-mula buat 2, qalu amanna. Kemudian buat 4, qalu amanna. Sebab dia mak munfasil. Okey, ya ayyuha. Ya ayyuha sama, hamzah ada tungkat. Jadi mat munfasil. Ya ayyuha 2 harakat. Ya ayyuha 4 harakat. Yang ni tabu. Yang ni jangan keliru. Yang ni kalau ikut kaedah tadi mat munfasil, tapi yang ni mat muttasil. Jadi bukan mat munfasil, ini mat muttasil. Ini dalam surah Al-Maidah ada. Okey. Baik. Yang ni mat munfasil. Faqatila inna. Mudah kenal ya. Hamzah duduk bawah alif. Yang ni adalah mat muttasil. Mat muttasil. Okey. Latanu'u. Jadi apa pun tak perlu bimbang kalau talaki kolon. Ustaz, saya tak berani nak talaki kolon lah sebab saya masalah lagi. Tak kenal sangatlah mak munfasil. Talaki lah. Walaupun tak kenal. Kalau salah Tok Guru tu tegur lah. Tok Guru tegur. Lama-lama boleh faham. Lama-lama boleh kenal. Ini mak munfasil, ini mak muttasil. Okey, baik. Jadi ringkasnya mak silah tawilah. Bacaannya adalah sama dengan mak munfasil, iaitu 2 harakat boleh, 4 harakat pun boleh dibaca. Ma lahu akhladah, itu 2 harakat. Ma lahu akhladah, itu 4 harakat. Okey. Baik. Okey. Jadi kita ada masa lagi lebih kurang 5 minit. Kita kalau ikutkan dalam program kita sampai pukul 9.30. Ada sikit lagi perbincangan yang terakhir untuk mat ini. Ambil perhatian ini yang terakhir sekali berkenaan dengan kalimah ana. Ana ni tuan-tuan biasa dengar kan? Orang biasa cakap ana anta, ana anti, ana antuma. Ana ni maknanya saya. Ya. Ana maknanya saya. Dalam Al-Quran ada beberapa tempat kalimah ana. Jadi kalimah ana ini diletakkan di bawah hukum mat munfasil. Syaratnya ialah kalau kita baca sambung, depannya ada hamzah. Ada hamzah qata'. Hamzah qata' itu baris apa? Baris atas ataupun baris depan. Baris atas atau baris depan. Contohnya lah. Contohnya apa? Okey. Ini nampak tak? Ana uhyi. Ana maknanya apa? Saya. Dia rasanya ramai dah tahu kan? Ana. Ustaz dulu biasa bersembang-sembang dengan orang lain dulu. Mula-mula balik daripada Mesir, guna istilah ana. Kita mengajar dalam kelas pun guna perkataan ana. Ana. Jumpa siapa-siapa ada berinteraksi dengan pihak di luar, sama ada orang tu aliran bukan Arab ke ataupun akademik biasa, ustaz biasa guna perkataan ana. Tapi last-lastnya orang ingat nama Ustaz Ana, dia panggil Ustaz Ana pula. Jadi lain kali ustaz ubah istilah tu, ustaz berbahasa diri ustaz lah. Guna ana orang confuse, panggil ana pula. Jadi kalimah ana ni kalau tengok contoh dia bertemu dengan hamzah qata' baris depan. Ana uhyi. Ana tu makna saya, depannya ada hamzah qata' baris apa? Baris depan. Jadi kita dah sebut tadi kalimah ana dikategorikan atau diletak di bawah hukum mak munfasil, syaratnya bertemu hamzah qata' baris depan atau baris atas. Jadi di sini cukup syarat. Maka dia dikategorikan sebagai mak munfasil. Berapa harakat mak munfasil tadi kita boleh baca? 2 boleh, 4 pun boleh. Maka kita akan baca macam mana? Qala ana uhyi. Ana panjangkan 2 harakat. Qala ana uhyi wa umit. Kalau 4,
Qala ana uhyi wa umit. Okey. Baik. Cuba seorang baca ayat 45. Ayat 45. Boleh tak? On mic dan terus baca. وقال الذي Terus. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. Okey, kalau orang dengar dia baca macam tu, dia baca haf, salah lah. Kalau baca haf, salah lah. Sebab dia panjangkan ana, betul tak? Tapi kalau orang tu baca ana, dia panjang. Okey, dia panjang. Orang sebelah tu tak tahu yang kawan ni baca kolun. Dia tegur. Kenapa panjang? Kita boleh bagi tahu. Ini adalah bacaan kolun. Okey dah, itu baru 2 harakat. Sekarang buat 4. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. Okey, baik. Okey, alhamdulillah. Okey, selesai. Yang ni sekarang ni seorang lagi minta tukar pemain pula. Tukar orang lain. Okey, baca yang ni. Nak tahu ustaz tak merahkan, nak tahu sendiri. Jumpa tak? Sila on mic dan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk. Okey, dah jumpa kalimah ana. Itu 2 harakat sekarang. Cuba buat wajah kedua. Okey. Tadi 2 kan? Sekarang wajah kedua. Qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk. Okey, alhamdulillah. Allahul azim. Ustaz nak tanya boleh? Ustaz? Boleh. Sebab tadi ayat yang Ustaz kata kalau hamzah tu dia berbaris hadapan dengan atas ke? Kita baca panjang dua. Betul. Okey. Baris atas atau depan. Dia seronok ngaji secara online ni seronok. Maknanya tak nampak satu, tak ada masalah. Lepas tu tak kena rotan sebab jauh. Jadi jangan takut. Kan, jangan takut. Nak baca on mic je, tak buka video ke, baca je lah. Salah pun tak kena rotan sebab jauh. Tapi kalau dekat pun tak rotan pun. Lain kalau tak laki dengan Syekh. Syekh harap masa belajar dulu, tapi ustaz tak kenalah. Member-member pernah kena. Okey. Baik, yang ni dah tadi atas dengan bawah. Last kali. Baris tadi sebut atas dengan depan. Last kalinya ialah baris bawah macam mana? Kalau baris bawah. Kalau baris bawah, tuan-tuan puan, dia boleh buat 2 cara. Sama ada kita kekalkan alif atau kita buangkan alif. Bila kita letakkan alif, maka dia samalah dengan yang kes tadi. Yang baris atas baris depan tadi. Boleh buat 2 harakat, kemudian buat 4. Ana illa, itu 2. Ana illa, itu 4. Dan boleh juga hadafkan alif, buangkan alif, maknanya bacaan sama dengan haf ana illa. Ana illa. Okey? Baik, alhamdulillah. Selesai. Jadi perbincangan kita pada malam ini, Ustaz mulakan tadi tentang berkaitan dengan pengenalan qiraat sedikit, kemudian pergi pula kepada maksud qiraatnya apa, lepas tu biografi Imam Qolun, lepas tu kita belajar bab basmalah. Ya, bab basmalah tu ada 4 bahagian. Yang last kali kita bincang pasal mad dan qas dengan berakhir tentang kalimah ana. Jadi insya-Allah mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan dapat faham apa yang dijelaskan pada malam ni, ya. Okey, 2 soalan. 2 soalan kuis. Tak tahu nak tanya apa ni sebenarnya. Tapi cubalah reka-reka je. Siapa boleh jawab Tariq Ad-Durrah adalah satu tariq yang mengumpulkan berapa qiraat? 7 qiraat.
Tiga kiraan. Tiga, Ustaz. Apa yang pertama tadi jawab 3? Saya, Saidah, mengumpul tiga kiraan. Saidah. Okey, Kak Saidah. Okey, Kak Saidah akan apa ni? Okey, Kak Saidah jawab betul. Itu 3 qiraat. Lupa pula Ustaz. Apa lupa apa ya? Lupanya lepas tu nak buat macam mana? Dia kena hubungi siapa Kena hubungi Katin ke? Ya, Ustaz. Hubungi saya ataupun Facebook. Okey, Kak Saidah boleh hubung dengan Datin. Itu baru satu soalan kan? Soalan yang kedua apa yang nak tanya ni soalan yang kedua ni? Soalan yang kedua, bagi kalimah ana yang bertemu dengan hamzah baris bawah, berapa wajah? Satu wajah. Dua wajah. Tiga wajah. 2 wajah. Syarifuddin. Syarifuddin Shah. Tiga wajah. Jawab 3 wajah. Apa wajah-wajahnya? Baca 2, baca 4 ataupun hazaf. Okey. Betul lah tu. Berkelip-kelip depan Ustaz ni. Jadi nampaknya Syarifuddin. Okey, 3 wajah betul. Nanti boleh hubungi nanti jugalah. Dah ada maklumat kan macam mana nak hubungi tu kan? Ataupun admin tanyalah macam mana untuk berkaitan dengan soalan kuis. Apa yang dapat daripada jawapan itu pun akan diberitahulah oleh Datuk. Okay, hubungi melalui Facebook atau WhatsApp nombor yang kita beri. Yang kita beri tu beri bila? Ustaz. Ya. Okey Kak Nayati. Ustaz ulang sekali lagi yang ana hamzah tu di baris bawah tu. Ustaz cakap dia harus dibaca 2 wajah. Sekiranya hamzah qata'i itu berbaris bawah. Okey, untuk kalimah ana depannya ada hamzah qata' yang baris di bawah. Okey, yang baris di bawah. Jadi di sini bagi kolum dia boleh buat 2 cara. Yang hamzah qata' depan ke belakang dia? Ana tu. Selepas ana. Yalah. Baris bawah. Selepas ana ada hamzah qata'. Okey, depan kita panggil depan kan. Lepas ana ada hamzah qata' depannya. Baris di bawah, maka ana kita boleh buat 2 cara. Sama ada kita nak letakkan alif, isbat, maknanya tetapkan alif, dia duduk situ, dia berfungsi sebagai mad. Bila berfungsi sebagai mad, maka dia akan jadi mad munfasil. Kita dah bincang mad munfasil, bagi kolon boleh baca 2, boleh baca 4. Ana illa. Itu wajah isbat. Dah 2 situ. Okey. Satu lagi dia boleh baca dengan hadaf. Buang alif. Bila buang alif tinggal nun je. Bila tinggal nun je tak ada pemanjang. Maka terus baca ana illa seperti ha. Seperti ha. Maknanya hamzah tu tak ada lah. Alif je tak ada. Ya. Hamzah tu tak ada. Alif je tak ada. Kita buangkan alif. Hamzah je. Hamzah tetap ada. Hamzah kita buangkan alif je. Alif pada nun. Ana illa. Okey, boleh. Alif yang selepas nun je kita buang. Buang pada bacaan. Pada tulisan tak buang. Tulisan tak boleh buang. Nanti cakap, Ustaz ada nampak lagi alif. Memang alif tak dibuang pada tulisan. Buang pada bacaan. Maksudnya buang pada bacaan. Dalam Quran dia tetap ada, sebab itu dia buat simbol bulat hujung. Okey, bulat hujung. Bulat hujung. Terima kasih Ustaz. Berfungsi mad. Kalau sambung tak berfungsi mad. Okey. Okey, masih. Okey, sama. Okey, alhamdulillah. Cakap tu dululah untuk pengajian kita pada malam ni. Terima kasih Semua
dan semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati dan berkati kita semua dengan Al-Quran insya-Allah. Itu dengan bacaan doa Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmatilah kami dengan Al-Quran, jadilah Al-Quran sebagai pemimpin kami, cahaya petunjuk dan rahmat kepada kami. Ingatkan kami Allah apa yang kami lupa dari Al-Quran, ajarkan kami Allah apa yang belum kami tahu daripada Quran. Allah kami kekuatan dapat baca Quran sepanjang malam dan siang, jadilah Al-Quran sebagai syafaat kepada kami. Mudahkanlah urusan kami Allah, urusan dunia dan urusan akhirat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. InsyaAllah kita akan jumpa besok petang bagi Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ustaz. Jazakallahu khair. Ya Terima Rabb. kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, tak keluar dulu.